Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu lagi. Okey, hari ini saya nak bercerita tentang scam, ya. Adakah anda tahu apa itu scam? Dan bagaimana anda mengenali scam itu? Apa kriteria yang anda perlu tahu, ya? Perkara ini penting kerana apa? Kerana untuk mengelakkan kita dari terjebak atau tertipu dengan scammer tadi ni. Okey. Rata-rata kita akan terjebak dengan scammers ini ialah kerana apa? Kerana kita sendiri mendedahkan diri kita, mendedahkan maklumat kita dalam social media. Okey, bila kita melayari Facebook contohnya ataupun Instagram, kita akan klik iklan yang menawarkan peluang pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi. Bila kita klik saja, secara automatik maklumat kita akan dapat dicapai oleh scammers tadi tu. Ya. Dan scammers tadi tu kita tak tahu siapa mereka. Mereka tiba-tiba akan berhubung dengan kita. Dan mereka ni akan mengaku mewakili syarikat-syarikat tertentu yang menawarkan skim pelaburan yang kononnya sah dan mereka ni berlesen dengan Badan Kawal Selia. Jadi kita perlu tahu Badan Kawal Selia apa yang ada di Malaysia dan pelaburan apa yang melibatkan mereka tadi ni. Yang pertama yang kita perlu kenal Suruhanjaya Security Malaysia. Jika sekiranya tawaran pelaburan tersebut yang melibatkan urus niaga saham, mata wang digital, aset digital antaranya, ia akan berada di bawah Kawal Selia Suruhanjaya Security. Maka yang melesenkan mereka ialah Suruhanjaya Security Malaysia. Kalaupun mereka mengatakan mereka berlesen dengan luar negara, itu cerita luar negara. Di Malaysia mereka perlu mendapat lesen dari Suruhanjaya Security Malaysia. Dan jika sekiranya tawaran tersebut melibatkan mata wang asing, pelaburan mata wang asing atau forex, mereka perlu mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia. Sama juga, walaupun mereka kata mereka ada lesen daripada Australia, Hong Kong ke US ke apa ke, itu tidak terpakai di Malaysia. Mereka perlu dah ada kelulusan jika sekiranya mereka nak menawarkan pelaburan tersebut kepada warga di Malaysia, ya. Dan jika sekiranya tawaran tersebut melibatkan urus niaga pinjaman ataupun kredit, maka ada dua badan kawal selia yang terlibat di sini. Yang pertama, Bank Negara Malaysia jika sekiranya tawaran itu dibuat oleh financial institution, bank ataupun finance. Dan jika sekiranya dibuat oleh syarikat pinjaman mikrokredit, maka ia berada di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT. Mereka ada senarai siapa yang dilesenkan oleh mereka. Maka kena rujuk dulu. Ya. Apa yang berlaku kalau kita tengok yang tiba-tiba datang approach kita melalui WhatsApp tadi ni, mereka akan mengatakan mereka ni berlesen. Mereka akan menunjukkan lesen mereka. Mereka kata mereka ni berlesen dengan mana-mana syarikat yang kononnya dilesenkan oleh Badan Kawal Selia tadi, Suruhanjaya Security ataupun Bank Negara apa semua. Ya. Ingat, lesen boleh dipalsukan. Ingat. Ya. Mereka akan mengatakan mereka mewakili syarikat-syarikat tertentu tadi tu yang berlesen tadi tu, dan menyamar sebagai kaki tangan syarikat terbabit dan juga memasukkan dokumen yang kononnya dikeluarkan oleh syarikat terbabit dan merujukkan kita pelabur ni kepada laman sesawang yang dirujuk tu ialah laman sesawang syarikat yang sah. Bila kita rujuk memang laman sesawang tadi tu valid, hidup, live, tetapi mereka ni tidak ada kena mengena dengan syarikat yang sah. Okey, itu yang dikatakan clone scam tadi. Ingat clone scam. Dan bila kita terlibat dalam pelaburan tersebut, mereka akan mengatakan, contohnya kita meletakkan sejumlah wang, kita dah dapat banyak pulangan. Mereka akan menunjukkan menunjukkan penyata transaksi pelaburan kita yang menunjukkan kita dah untung beribu-ribu ringgit. Tetapi perlu bayar yuran proses. Okey. Pertama tadi kita dah bayar mungkin 2-300 kepada mereka. Ingat, kita bayar kepada mereka yang kita tak kenal, tak pernah jumpa pun. Tu kita bayar 2-300. Dan mereka kata kita dah dapat untung 7-8 ribu. Nak dapat duit tu, sebab ini cross border, kena bayar cukai Bank Negara Malaysia. Dan mereka akan bagi invoice yang menggunakan logo Bank Negara tadi tu. Ingat, logo Bank Negara boleh dapat online saja. Copy paste boleh buat dokumen. Okey, kena bayar. Okey, sebab cross border, duit tadi tu kena bayar cukai oleh Bank Negara. Lepas tu pula, ada cukai daripada lembaga hasil dalam negeri, kena bayar lagi 400-500 pula. Pertama tadi ingat dah bayar 2-300, lepas tu daripada Bank Negara pula mungkin 700-800 atau 1,000. Lepas tu nak dapat lagi kena ada LHDN. Okey, jadi kita dah ada kat situ dah. Konon-konon dah berbelah-belah ribu. Potong sikit-sikit, kita rasa masih ada banyak. Boleh ambil daripada situ. Tetapi sebenarnya
Ada juga yang mengatakan tolak je daripada duit saya. Mereka kata, oh tak boleh, kena bayar. Lepas tu kita akan dapat semua. Jadi kita percaya, kita bayar lagi. Seterusnya dia kata, oh sebab pelaburan ni pelaburan syariah, jadi terpakai pula, kena bayar processing fee pada JAKIM. Tak pasal-pasal JAKIM pula masuk dalam skim penipuan ni. Ya. Dan lepas tu dia kata, oh kena ada, sebab benda ni pelaburan, jadi ada insurans, oh PIDM pula terlibat. Jadi kita tengok JAKIM, PIDM kadang-kadang tak masuk akal. Kena macam mana mereka ni boleh terlibat. Jadi mereka akan berikan kita invoice yang ada logo-logo tertentu. Kalau tengok dokumen yang saya buat itu, okey, contoh itu, tengok logo tu boleh letak je semua. Tapi ingat, kita sahkan dulu dokumen tersebut. Jika masih lagi kita rasa percayalah, walaupun kita berusaha dengan orang tak kenal, walaupun janji pulangan tu terlalu tinggi sampai tak masuk akal, tapi kita rasa nak percaya juga lagi, tolong periksa dengan agensi-agensi tadi tu. Kalau dia kata, oh ini invoice Bank Negara, ini invoice LHDN, ini invoice JAKIM, ini PIDM, telefon mereka ni semua tanya, betul tak betul mereka keluarkan invoice. Dan jawapan jangan terkejut, kerana mereka tidak tahu menahu langsung. Dan ada juga skim pelaburan yang menggunakan nama individu-individu yang terkenal, letak gambar mereka apa semua. Dan ingat, jangan terpedaya sebab gambar ni boleh diedit, copy paste boleh dibuat, dan individu terbabit. Ya, mungkin orang-orang tersohor, terkenal. Ya, kalau pelaburan tadi dia kata patuh syariah, mereka ambil penasihat syariah yang terkenal, ya, yang ternama, ya, guna nama mereka, okay? Letaklah gambar mereka, ya. Tetapi mereka sebenarnya tidak ada kena-mengena, malah mereka tidak tahu langsung yang gambar mereka digunakan, ya, dan mereka juga tak tahu pun skim tersebut wujud, ya. Dan itu perlu kita periksa terlebih dahulu lah, ya, sebab benda ni memang benda yang real dan berlaku. Dan sekali lagi, jika sekiranya tawaran seperti di bawah, ni tadi saya katakan tadi tu, labo 350, 24 jam dapat 8,000, ia adalah scam. Ingat, saya ulang lagi sekali, ia adalah scam. Dan seterusnya bayaran pula, kalau kita berurusan dengan satu syarikat, bayaran tu tak diberi pada syarikat, tapi diberi kepada individu. Ingat juga, bila kita berurusan dengan mana-mana syarikat, kita berurusan dengan bank contohnya, bayaran dibuat kepada bank, bukan kepada akaun pegawai bank. So jika sekiranya dibuat kepada akaun individu, ia adalah scam. Saya ulang lagi sekali, ia adalah scam, ya. Dan akhir sekali, saya mohon pada anda fikir sejenak sebelum memberi wang anda. Tamak memakan diri. Ingat, if it's too good to be true, then it is not true. It is a scam. Sekian, terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi.